Surat 12 ya, kata ulama usuluddin. Tengok lebih kurang. Kata ulama usuluddin, yakni ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum, bahawa segala sifat ini sekaliannya qadim, ya. Jadi sifat Tuhan ni qadim belaka, ya. Zat Tuhan qadim, sifat dia pun qadim, af'al dia pun qadim, asma dia pun qadim. Qadim belaka. Qadim ni maknanya azali lagi, tidak ada permulaan bagi ada. Tidak kata mula tak ada, lepas tiba-tiba ada dia Tuhan. Tak. Dia tu ada, tak ada mula. Dia sifat dia, perbuatan dia, dan nama dia tu kekal. Maknanya kekal. Siapa kita hari ni apa dia kita boleh tengok satu persatu. Dia apa yang berlaku ni adalah daripada qadim lagi. Lagi tu. Seperti zatnya jua, supaya zat dia qadim, maka sifat dia pun qadim. Dan qadimnya pun dengan kidam zatnya jua, dan wujudnya pun dengan wujud zatnya jua. Jadi sifat ni pula dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia tak boleh ada sifat, boleh nampak sifat ni kerana dia duduk di zat. Kalau Tuhan duduk di diri Tuhan, zat dia panggil. Kalau kita makhluk ni duduk di jisim, atau kita panggil tubuh badan kalau orang. Kalau benda lain jisim lah secara umum. Dan duduk di situ baru nampak. Misal kita kata kalau sifat kita makhluk tak, ni biru ni, nampak biru ni kerana dia duduk di sejadah. Kalau dia duduk di sejadah, hak toko ni nampak biru. Kalau dia duduk di air pun air nampak biru. Kalau duduk di udara pun udara nampak biru. Jadi air, udara dan goni ni dia panggil jisim jirim. Jisim benda bertokar, jirim ni benda tidak bertokar. Alah gitulah. Dan sifat Tuhan, af'al Tuhan, nama Tuhan tu duduk di diri Tuhan. Diri Tuhan ni kita panggil dia zat. Mana Nabi royak kita suruh panggil zat. Diri Tuhan zat. Jangan pula duk tengok zat besi, zat vitamin itu diri Tuhan. Itu adalah orang kafir dan munafikin nak menyesatkan kita orang Islam ni. Dia terima benda tu sebagai kenyataan dalam pendidikan untuk menyesatkan kita. Dia kata ada ni zat besi, zat vitamin A, zat karbohidrat, macam-macam dia buat nama, nak suruh bertukar dengan zat Tuhan. Begitu juga molek-molek Nabi khalwat dalam gua. Buat khalwat dia bersendiri, betapa buat amal ibadat pada Tuhan. Lah ni cuba tengok. Dia kata tu berlaku khalwat, kena takak di Kota Baru. Gapo mana khalwat ni berdua-dua untuk berzina. Betapanya ulama kita dia tak ambil kisah benda tu. Tak cara tak ada tok peti ke siapa dia pun tak cara bahawa istilah tu menyesatkan kita. Kalau mari orang kena takak khalwat. Kita rasa kuduhlah. Faham nak cucu kita baca jarah Nabi. Nabi berkhalwat di Gua Hira. Oh, jahat jugalah Nabi. Kita takut benda lah gitu. Istilah ni lah banyak dijahati oleh orang kafir dan orang munafikin untuk menyesatkan kita orang Islam yang mukmin. Lah gitu je lah. Jadi sifat tu dia tak boleh bercerah tangga dengan sifat. Lah itu. Yakni tiada boleh tangga, makna cerahlah daripada zat. Tetapi adalah ia makna yang berdiri kepada zat. Tiada lain daripada zat. Maknanya
Hak duduk di zat ni bukan zat tetapi sifat. Dan kalau dia zat, dia tidak akan duduk di zat yang lain sebab tak ada. Zat yang lain hanyalah Allah wajibal wujud. Kalau sebut zat Tuhan semata-mata. Maka sifat tadi hanya nyata di diri Tuhan, di zat Tuhan. Lagu tu. Dan kita tak boleh anggap selain pada diri Tuhan tu zat. Macam kita kata tubuh badan kita ni sebagai zat kita. Misal. Kalau tubuh badan kita zat kita, jadi ada dua zat. Zat Tuhan zat kita Apabila ada dua zat, nama dia syirik. Apabila syirik, nama dia kafir. Yalah ketiga lah. Boleh kata. Kalau tak boleh, cuba bakit lah. Cuba persoalkan. Kalau tak boleh lah. Setakat kita boleh royak, kita pun tak kerti juga. Yalah ketiga lah. Ada nak persoal tu. Lagi bertambah atasnya, bukanlah sifat tu ditambah atas zat tu dah. Sifat-sifat ni bukan bertambah atas zat. Supaya kita kira gini, ni biru ni kalau makhluk nak coten biru ni kena ambil debu biru ke coten atas ni, jadi bertambah lah daripada asal dia putih tu, lekatlah biru ni jadi bertambah. Tuhan tidak begitu. Kalau nyata sifat dia sifat apa kudrat, tidaklah menyebabkan bertambah zat dia tu tak. Tetapi sifat dia tu untuk menyatakan zat itu saja. Nak suruh zat tu nyata ada kuasa. Tepat menunjukkan kuasa dia buat makhluk. Dia boleh cipta makhluk daripada tak ada kepada ada. Law ni hak tusa menyesatkan juga dalam pendidikan dia guna perkataan reka cipta. Hati-hati. Sebab kita hanya boleh reka, cipta tak boleh. Cipta ni mesti daripada tak ada kepada ada. Yang kata dia pupuk munafiki ni, hak cipta kereta Toyota ni Jepun lah dia kata. Dia bukan cipta, dia reka saja. Apa makna cipta dan apa makna reka? Cipta ni daripada tak ada kepada ada. Adakah kereta ni benda ada? Bendanya besi. Besi. Dan plastik dia seumpamanya. Dia buat, maka dia panggil kereta. Supaya gandu lah. Buat gandu tu, kita panggil roti lah. Kita panggil roti canai lah. Kita panggil kek lah. Bendanya roti, bendanya gandu aja. Tetapi namanya pelbagai, asalnya gandu saja. Lah gitu je lah. Jadi kita reka tu kerana benda tu ada dah daripada gandu. Ada tak manusia boleh reka atau boleh create tadi, boleh cipta benda hak tak ada kepada ada? Ada. Cuba rakyat kalau ada lah. Sebab kena jelas dalam fikiran kita ni. Ada tak gapo-gapo yang manusia boleh cipta? Hak kita nampak. Benda tu tak ada, tiba-tiba boleh ada. Ya. Nombor cerita ada dah. Cuma, ada juga cuma. Cuma Tuhan nak menyatakan kuasa dia. Ada orang Islam yang kami lagi mau kami, yang mana kadang-kadang kalau dia tu tak ada kata lemakin ni, dia terparuk, maka dia doa kepada Tuhan tu, Tuhan mari makan ni siap ada. Itu bagi orang Islam. Orang Islam yang mukmin yang hanya berharap kepada Tuhan ada. Macam orang duduk dalam gua ke berapa, kadang-kadang Tuhan hantar ke dia makan ni. Lah gitu. Jadi dia tidak buat makan ni tu, tapi Tuhan menyatakan makan ni.
Hakikat makanan tu Allah Allah lah, kita tak tahu. Tapi kita makan kenyang pun juga pun nasi kita misal. Ya. Orang kata orang bunyi awak pergi. Jalah hak nyata tak kira nyata orang bunyi nyata gapo tu. Maka pula ini adalah Allah Ta'ala yang qadirun biqadratihi muridun, ya. Baratahu dan alimun bi ilmi dan hayyum bi hayatihi dan sami'un isam'ihi bisam'ihi dan basirun bibasiruhu dan mutakallimu bikalamihi. Lebih kurang gitulah. Jadi maknanya kita nampak Tuhan tu kudrat kerana Tuhan nak menyatakan dia tu yang kudrat, yang berkuasa. Jadi kudrat dia dipanggil kudrat lah. Lepas tu kalau dia nak menyatakan kudrat tu dipanggil qadirun lah gitu. Sifat Tuhan yang keduanya Tuhan nyatakan iradah. Apabila Tuhan menyatakan kepada diri dia tu, kita panggil muridun, yang berkehendak. Begitu juga sifat ilmu. Apabila nyata pada diri Tuhan tu, kita panggil dia alimun, makna yang mengetahui. Lah gitu. Begitu juga hayat dikatakan hayyun, sama dikatakan sami'un, basar dikatakan basirun, kalam dikatakan mutakallimun. Lah gitu. Dan kata ulama ahli tasawuf, yakni arifin billah kudisillah asrarihim. Mana ahli sufi atau ahli tasawuf dia kata lagu mana? Bahawa segala sifat itu diri mausuf, tiada lain daripadanya. Sifat-sifat ni diri mausuf ni maknanya yang diri yang lemah, yang tak boleh berdiri dengan sendiri. Tetapi tiada lain daripadanya. Kita tengok serupa dia tu zat, tetapi dia tu tidak zat. Sifat bukan zat, tetapi sifat ni mesti melazimi di zat. Gitu. Dan tiada bertambah atasnya. Kalau ada sifat tu bukanlah bertambah atas zat, tetapi adalah dia mausuf. Mausuf tak menunjuk saja diri zat. Maka atas kaul ini adalah Allah Ta'ala qadirun bi qadratihi tadi. Sebab taklah muridun itu. Dan seterusnya mengatakan bi kalamihi tadi dan lainnya. Dan kata Syekhuna Al-Arif Billah Maulana As-Syekh Shadiq bin Umar Khan Talmizil Almarhum Qutubul Rabbani, maknanya murid kepada ahli Qutub Rabbani Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhuma. Bermula kaul yang mengatakan bahawa sifat itu diri mausuf, tiada lain daripadanya. Ada orang kata sifat-sifat tu zat dah lah, tak lain daripada zat. Maka iaitu atas jalan kasaf dan musyahadah. Dia kata tu atas jalan kasaf makna terbuka, Tuhan wi nampak ke dia lah gitu. Dia tengok sifat tu, dia tengok zat dah. Dan musyahadah maknanya pandangan mata hati dia tu, dia tengok tu, dia nyata zat dah. Lah gitu. Macam kita kira gini lah, kita tengok bayar dalam cermin. Kita tengok dalam bayar dalam cermin tu,
Jangan kata bayar tu serupa dengan tuan dia, tak. Tetapi tu bayar tu tidak lain daripada tuan. Kita kena cacat daripada cermin. Jangan kata kita adalah cermin itu. Sebab dalam cermin itu bayar. Bayar kita lah. Tak. Bayar kita, menunjukkan bayar kita. Dia bayar itu tidak cermin. Cuba bahasa itu kata apa? Betul. Dalam bayar kita lah, bukan kita. Bayar kita, bukan kita. Kita ada depan cermin tu. Faham tak? Bawa balik tu. Faham tak? Dalam cermin itu tidak kita. Ya? Bayar kita lah, tidak kita, tapi bayar kita. Boleh faham tu? Tak boleh faham. Begitu juga Tuhan ni. Bayar dia, sifat ma'ani tu nyata di kita. Seolah-olah kita hayat, tak nyata di kita hidup. Kita hidup ni ada nyawa, boleh napas ke ni. Ilmu, kudrat, iradat, samuk, bahasa kalam ni semuanya nyata di kita. Tetapi ingat tidak kita tu nak bayar Tuhan ibarat. Tapi tak jangan sebut bayar. Ni nak suruh faham saja. Mana menunjukkan sifat Tuhan. Sifat tu sifat Tuhan, maka sifat Tuhan ni wajib duduk di zat Tuhan. Dia tak duduk di makhluk. Mustahil. Sifat yang qadim boleh berdiri di muhdath. Tu. Boleh tak ayat tu? Mustahil sifat yang qadim melazimi di muhdath. Mustahil. Mustahil mana tidak boleh berlaku. Kok jalan mana-mana pun tak boleh berlaku. Apa-apa yang kita boleh angkat tangan ada kudrat ni. Maknanya kudrat tu bukan kudrat kita, tetapi kudrat tu Tuhan nak tunjuk dia. Yang nyata di kita. Faham ke ayat tu? Jadi sifat tu, kudrat tu Tuhan nak tunjuk sifat dia yang nyata di kita. Sebab itulah ahli usuluddin Imam Hasan Asy'ari dengan Al-Mansur Maturidi, dia katanya sifat tu dinamakan sifat ma'ani. Ma'ani ni makna serupa lah, makna serupa. Tapi orang kita ngaji duk kata sifat ma'ani tak tahu apa. Ma'ani ni makna serupa. Kudrat kita dengan kudrat Tuhan tu serupa. Hak dia ada. Bukan kita jadi Tuhan dah. Kudrat kita jadi kudrat Tuhan dah. Tu. Sifat ma'ani nak tunjuk lagi tu. Cuba royak lagi. Kita ni hanya menunjukkan sifat. Tidak menunjukkan zat dah. Sebab tu kita perlu kepada Tuhan. Sebab tu Tuhan mempunyai sifat iftikar. Dia ada sifat istighna, makna Tuhan tidak berkehendak pada yang lain. Tapi Tuhan juga mempunyai sifat iftikar, lain pada Tuhan, semuanya berkehendak pada Tuhan. Berarti yang berkehendak pada Tuhan itu sifat dia lah. Berkehendak pada diri dia zat. Kalau lagu mana? Sifat kita ada. Tapi jangan bila sifat Tuhan tu sifat kita. Sifat kita ni diri jisim tu sifat kita. Jangan kata Tuhan. Daging ni sifat kita, Tuhan tidak berdaging for kita. Tuhan tu laisa kamitslihi syai'. Tak serupa dengan kita. Mujur tanya. Kena lagi tu lah, kena tanya lah baru royak. Tak tanya, tak royak gua ni kat mana belakang dah. Lagi cuba soal lagi. Sifat kita ni ada berapa? Sifat kita ni hanya ada ni je sifat kita ni.
Gapo dia sifat kita? Nah, apa dia boleh royak?